ولا لا إله إلا الله. الله حافظ الله حافظ الله خيرا حافظا. سبحان الله وتم سلام حين تسبح الحمد لله بالسماوات والأرض. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mulakan majlis ilmu kita pada malam ini, sama-sama kita buka dengan baca amal kitab dan bacaan 10 ayat surah Al-Kahfi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala lindungi pelihara kita daripada fitnah Dajjal insya-Allah. Ya Nabil Karim wa ala alihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang saya hormati Tuan Haji Roslan bin Siddiq selaku pengerusi Masjid Rawdatul Jannah Taman Damai Jaya, serta ahli jatuhan kuasanya yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita sama-sama dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyelamatkan kita daripada api nerakanya, dan insya-Allah juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada tergolong di kalangan golongan orang munafik. Inilah keistimewaan apabila kita rajin, kita menjaga, kita istiqamah bagi melaksanakan, kita menunaikan solat secara berjamaah. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan pelbagai kenikmatan, keistimewaan. Khususnya sebagai saya katakan tadi, Allah taala akan menyelamatkan kita dari dimasukkan kita ke dalam nerakanya dan dijauhkan daripada tergolong di kalangan golongan orang yang munafik. Dan insyaAllah pada malam ini kita meneruskan pengajian kitab Khilafiyah, persoalan dan penjelasan di muka surat 65 atas tajuk Mafhum dan Bentuk Ibadah. Mafhum dan Bentuk Ibadah. Apakah makna ibadah? InsyaAllah malam ini kita akan kupas berkaitan tajuk ini insyaAllah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a fi daraini. Apakah makna ibadah? Ya? Apakah makna ibadah? Kita solat tadi, solat maghrib, adakah itu merupakan ibadah? Ataupun bagaimana? Kita puasa, ya? Kita makan, kita minum, ya, dan berbagai aktiviti kita sebagai hamba-Nya, adakah itu merupakan ibadah? Ya. Al-Hafiz As-Subki mengatakan ibadah adalah aqsa ghayatil khusyu' wal khudu'. Ya. Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullahu taala yang dipanggil sebagai Al-Hafiz. Kenapa tuan-tuan Imam As-Subki dipanggil sebagai Al-Hafiz? Kerana beliau menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejumlah 100,000. Itu istimewanya tuan-tuan. Kalau Haji Roslan nak title Hafiz, Al-Hafiz dipangkal, maknanya kena hafal 100,000 buah hadis, barulah dapat title Al-Hafiz, dipangkal. Kalau nak hal hafiz di ujung, maka hafal Quran. Cik Syam 30 juzuk. Siapa yang nak digelar sebagai Al-Hafiz memang tak reti nak ngapal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz As-Subki beliau menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejumlah 100,000. Banyak tuan-tuan. Ya, nak hafal, nak ingat tuan-tuan. Bukan ingat matannya saja, termasuk periwayat-periwayat hadis tersebut. Kalau ada 10 yang meriwayatkan, maka ingat 10 periwayat. Ya, kadang-kadang nama atuk kita pun kita tak ingat tuan-tuan. Jangankan nama periwayat-periwayat yang lain. Orang Melayu ni tak ambil tahu tuan-tuan. Ya, cukup sampai bapaknya saja. Ya. Tapi orang Arab berbeza. Ya, kalau ada 10 dia punya nama atuk dia, semua dia hafal tuan-tuan. Ya, ini dia. Apa yang disebut oleh Al-Hafiz As-Subki, beliau mengatakan ibadah itu aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Maksudnya apa? Puncak ketundukan dan merendah diri. Puncak ketundukan dan merendah diri. Kita sembahyang tuan-tuan, rendah diri kita, hinanya kita tuan-tuan. Kita sujud, ya, bagaimana? Maknanya
rendah diri kita. Tidak ada yang berkuasa selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut oleh Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala. Jadi mengikut pandangan Imam Al-Hafiz As-Subki, puncak ketundukan dan merendah diri, maknanya tuan-tuan, bukan kita merendah diri kepada orang lain, termasuklah kita merendahkan diri kita kepada Khaliq, kepada pencipta. Jangan kita sombong, ya. Kita patuh, kita tunduk arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang kita tinggalkan. Jangan dilarang kita buat, yang disuruh kita tinggalkan. Berapa ramai yang buat apa yang Allah Ta'ala larang, sebaliknya begitu juga dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan ditinggalkan. Ini maknanya golongan orang yang tak patuh, golongan orang yang sombong, ya. Walaupun kita sembahyang tuan-tuan, tapi kena ingat juga, perlu penghujung tu ikhlas kerana Allah. Aku sembahyang ikhlas kerana Allah. Aku sedekah ikhlas kerana Allah. Aku puasa ikhlas kerana Allah. Semua perbuatan yang kita buat semuanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana satu kisah tuan-tuan yang dirahmati Allah, seorang yang patuh, tunduk, merendah diri, ya. Sebagaimana berlaku di zaman pemerintahan Sultan Ahmad Murad keempat, ya. Sultan Ahmad Murad keempat zaman Osmaniyah, Turki, tuan-tuan. Kalau kita sebut Turki kan, kalau ikutkan orang Turki sebut Turki. Maknanya itu yang betul, tuan-tuan. Yang kita sebut Turki tu macam bukan, macam tak kena, tuan-tuan. Itu pun orang sana beritahu betul tak betul, wallahu alam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang berlaku, tuan-tuan? Sultan Ahmad Murad, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, patuh apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya sebagai seorang raja, ya. Apa yang dilakukan oleh beliau setiap hari, tuan-tuan, beliau akan melihat bagaimana rakyat-rakyatnya, ya. Dan kalau dia keluar itu dalam keadaan seperti rakyat, pakaiannya bukan menembangkan, bukan menunjukkan sebagai seorang raja. Kita, tuan-tuan, kalau raja kita keluar, ya, kita tahu ini raja kita, ya, dengan eskortnya, ya, dan macam-macam lagi keistimewaan yang dimiliki seorang raja, ya. Jadi satu hari, tuan-tuan, Sultan Ahmad Murad keempat ini rasa tidak tenang. Ada sesuatu perkara yang perlu dia lakukan. Tak tahu apa nak buat, tuan-tuan. Maksudnya ada sesuatu yang jiwa ni tak tenteram. Lalu Sultan Ahmad Murad, ya, mengatakan sesuatu kepada pegawai-pegawainya, malam ni kita pergi ronda. Pergi ronda. Bukan main ronda, tuan-tuan. Ronda, buat rondaan. Maka Sultan Ahmad Murad berpakaian sebagaimana rakyat biasa, ya, pergi daripada satu lorong ke satu lorong, ya, satu lorong ke satu lorong. Ketika beliau melalui satu lorong, tuan-tuan, beliau menemui satu mayat, ya, menemui satu mayat di satu lorong. Dan setiap orang yang lalu, tuan-tuan, di lorong tersebut, bila nampak mayat tersebut, maka diludah, disepak, tuan-tuan, ya. Maka Sultan Ahmad Murad tegur, kenapa diperlakukan seumpama itu? Sedangkan bila mayat ada, maka perlu diuruskan. Apa orang yang melakukan itu berkata kepada Sultan Ahmad Murad? Orang tu pun tak kenal, tuan-tuan. Yang tanya itu Sultan Ahmad Murad, ya. Bukan zaman sekarang, tuan-tuan. Zaman sekarang
Senang nak kenal tuan. Tengok Sultan Kelantan. Ini punya muka Sultan Kelantan. Tengok Cik Isyam. Ini dia. Contoh. Maknanya kemudahan hari ini sangat memudahkan untuk kita mengenali seseorang itu. Ya. Jadi ditegur oleh Sultan Ahmad Murad, kenapa diperlakukan mayat seumpama ini? Lalu mereka kata kepada Sultan Ahmad Murad, tuan, sewaktu hidupnya dia ini seorang yang banyak meneraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh si mayat ini waktu hidupnya? Maka ditanya lagi oleh Sultan Ahmad Murad, tuan, sewaktu hidupnya dia ini, dia seorang yang suka pergi ke rumah pelacur. Dia suka minum arak. Ini perspektif. Maknanya mereka menilai tuan-tuan seseorang itu. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa jawapan daripada Sultan Ahmad Murad? Walaupun dia ini masih hidupnya seorang ahli maksiat, tapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala perlu menyelesaikan jenazah ini. Jangan dilakukan seumpama ini. Apa mereka kata? Kami tidak akan uruskan mayat ini, tuan. Biarlah dia. Malah kami menghina mayat ini. Lalu Sultan Ahmad Murad menanya sesuatu. Kalian tahu tak di mana rumah si mayat ini? Kami tahu. Di mana? Sebuah tempat. Boleh tak tunjukkan, kata Sultan Ahmad Murad. Maka mereka tunjukkan kepada Sultan Ahmad Murad di mana si mayat ini tinggal, tuan-tuan. Di bawah. Sampai depan rumah, maka Sultan Ahmad Murad mengucapkan salam, Assalamualaikum. Tak lama kemudian muncul seorang wanita. Bila tengok, tuan-tuan, mayat tersebut menangis wanita ini. Maknanya yang menangis itu siapa? Isteri kepada si mati. Macam gitulah, tuan-tuan. Bila ahli keluarga kita meninggal dunia, pasti kita bersedih. Kalau suami yang meninggal, isteri yang menangis. Menangis tanda kesedihan. Suami bila meninggal, isteri pun menangis juga. Ada peluang dia kata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka si isteri ni bila melihat suaminya dah meninggal dunia, tuan-tuan, maka dia kata, wahai wali Allah, kan dulu aku dah kata dah kepada engkau, jangan buat perkara ini. Maksudnya apa, tuan-tuan? Jangan pergi melacur, jangan pergi minum arak. Jangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perkataan yang disebut oleh wanita tadi, wahai wali Allah, kan aku dah kata jangan kau perlakukan sebagai, nescaya tidak ada orang yang akan menguruskan kamu semasa kamu mati nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sang raja ini, tuan-tuan, tanya kepada wanita ini, wahai puan, kenapa puan panggil dia sebagai wali Allah? Sedangkan masyarakat mengatakan suami kamu ni seorang ahli maksiat, pergi melacur, pergi minum arak. Itu tanggapan masyarakat, tuan-tuan. Tetapi sebaliknya si isteri memanggil wali Allah. Yang tahu siapa? Isteri. Tengok, tuan-tuan. Lalu si isteri ni mengatakan kepada sang raja, dan isteri tak kenal, tuan-tuan, yang datang itu adalah seorang raja. Maka dia memberitahu, wahai tuan, suami aku ni sewaktu hidup dia seorang ahli perniagaan. Dia berniaga dan dia bernazar separuh daripada keuntungan dia akan laburkan untuk pergi ke rumah pelacur. Dan dia akan melaburkan duitnya pergi ke kedai arak. Apa yang dia buat? Si raja tanya. Apa dia buat? Dia pergi ke rumah pelacur, dibayar setiap pelacur tu. Laki ni bayar, tuan-tuan, bayar.
Setiap pelacur tu. Kata lelaki ni, malam ni jangan buka operasi. Jangan beroperasi. Kamu dah dibayar, tolong tutup kedai lah istilahnya tuan-tuan. Jangan ada urusan jual beli tuan-tuan. Tawar menawar tak ada. Aku dah bagi duit dah ni. Ambil lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Contohlah Haji Roslan. Balik masjid, makan-makan sama family. Pukul 1 pagi, pergi jalan Dobi tuan-tuan. Contohlah. Dululah, sekarang saya tak tahu tuan-tuan. Ada jalan Dobi, Cik Syam? Ada ya? Macam tahu je. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pergi pukul 1 pagi, wa na'udzubillah min zalik, pergi rumah pelacur, apa tanggapan kita tuan-tuan? Apa tanggapan tuan-tuan? Contohlah, bukan Haji Roslan, saya termasuk saya. Pergi tuan-tuan rumah pelacur, apalah ustaz tu, pergi ceramah, tapi pukul 2 pagi pergi rumah pelacur. Maknanya tanggapan tuan tu semuanya pergi ke arah keburukan. Ada yang fikir yang positif, minta maaf. Kebanyakan kita tuan-tuan akan nampak yang buruk, termasuk si mati ni tuan-tuan. Dan isteri kata, bang, walaupun baik jangan buat. Tapi kata suami ni tidak. Aku akan melaburkan sebahagian daripada hartaku ini ke rumah pelacur, dan aku akan beli segala arak-arak ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata si isteri ni, dia pergi ke rumah pelacur, dibayar tuan-tuan, dibayar. Dibayar. Setiap pelacur tu dibayar. Dan pergi ke kedai arak, dia akan beli dan dibuang arak tu di bilik airnya, ditandas tuan-tuan, dibuang. Lalu dia berkata kepada Allah, wahai Allah, inilah kemampuan aku untuk melarang pemuda-pemuda untuk meminum arak. Bila kedai arak dah tak ada arak tuan-tuan, ada berlaku? Tak ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, si isteri kata lagi, bang, aku bimbang, walaupun perbuatan kamu ini baik, aku bimbang saat ketika kamu mati tidak ada seorang pun yang akan menguruskan mayat kamu. Apa si suami kata tuan-tuan? Dia kata, wahai isteriku, jangan bimbang, jangan khawatir. Walaupun mereka tidak menguruskan aku, tapi yakin dan percayalah, Allah Ta'ala akan utuskan seorang raja datang menguruskan mayat aku. Tuan-tuan, bila ungkapan ini keluar daripada mulut wanita ni tuan-tuan, maka sang raja ni menangis tuan-tuan. Sultan Ahmad Murad keempat menangis, lalu menjelaskan kepada wanita ni, wahai puan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutuskan aku untuk menguruskan jenazah suami kamu. Wanita tanya, siapa tuan? Akulah raja yang disebut oleh suami kamu sewaktu suami kamu hidup. Lalu raja ni kata lagi, boleh tak izinkan aku menguruskan jenazah suami kamu? Maka si isteri membenarkan tuan-tuan. Dibenarkan pengurusan jenazah. Sewaktu diuruskan jenazah, ramai orang datang tuan-tuan. Maknanya menyembahyangkan si mati ini. Itu yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Orang yang tunduk patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mungkin dihina, dipandang tak elok, tapi di sisi Allah sebaliknya. Tapi tuan-tuan jangan buat dah. Kalau nak buat perlu ada maklumat, berkumpulan. Kalau seorang-seorang macam buat kuasa tuan-tuan, mana boleh dibuat seorang-seorang tuan-tuan. Pergi kawasan rumah-rumah tu, confirm punya. Sebab masyarakat tengok yang tak elok. Nak istilah sangka baik, minta maaf tuan-tuan. Ini dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kembali kepada apa yang disebut berkaitan tentang makna ibadah.
Abu Qasim Al-Asfahani menyebutkan dalam kitabnya Al-Mufradat, ibadah itu setinggi-tinggi penghinaan diri. Makna pertama ataupun makna hakiki, makna ibadah yang pertama ialah puncak ketundukan dan setinggi-tinggi penghinaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ibadah ini dikenali sebagai ibadah hakiki, iaitu ibadah tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pun perbuatan, termasuklah tadi tuan-tuan, dia buat semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya nak bagi analogi tuan-tuan, biar kita nampak, ya, walaupun manusia nampak yang lain, tetapi tuan-tuan, di sisi Allah melihat yang lain. Itu cerita Allah SWT. Siapa tadi tuan-tuan? Orang di zaman Sultan Ahmad Murad keempat. Begitu juga dengan Uwais Al-Qarani tuan-tuan. Uwais Al-Qarani pun sama. Apa yang dia buat, masyarakat mengatakan perbuatan dia itu tak betul. Tuan-tuan, pernah satu ketika tuan-tuan, Uwais Al-Qarani ini diminta oleh si ibu tuan-tuan. Wahai Uwais, ibu berhajat nak pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji. Ya. Kita tahu bahawa Uwais Al-Qarani keluarga miskin tuan-tuan, tak kaya. Ya. Tapi dia bijaksana tuan-tuan. Ya. Uwais hidup zaman Nabi tapi tak jumpa Nabi. Ya. Uwais Al-Qarani ni hidup zaman Nabi tapi tak jumpa Nabi. Pernah dia nak jumpa Nabi tapi tak dapat jumpa Nabi SAW. Dan Nabi menceritakan bahawa Uwais Al-Qarani ni kalau berdoa pasti Allah Ta'ala angkat doanya tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi Uwais Al-Qarani tuan-tuan, bila si ibu minta kepadanya, wahai anak, ya, ibu teringin nak pergi Mekah menunaikan ibadah haji. Apa dilakukan oleh Uwais Al-Qarani? Dia tahu dia miskin tuan-tuan. Ya, tapi dia buat sesuatu, di sisinya itu merupakan kebaikan, tetapi di sisi masyarakat suatu perbuatan yang tak betul. Apa dia buat tuan-tuan yang dirahmati Allah? Uwais Al-Qarani bina sebuah kandang tuan-tuan. Kandang dibuat di atas bukit. Ya, dibuat di atas bukit. Setelah selesai saja kandang tuan-tuan, dibeli anak lembu. Dia membeli seekor anak lembu. Apa dia buat tuan-tuan? Setiap hari dia akan bawa, ya, lembu tu daripada atas dia bagi turun tuan-tuan. Dipikul. Ya. Dipikul setiap hari. Setiap hari dibawa ke bawah, dia bagi makan. Nanti dibawa ke atas tuan-tuan. Ya. Setiap hari lembu tu bukan kurang dia punya berat dia, makin hari makin bertambah berat tuan-tuan. Itu rutin yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarani. Sehingga kan masyarakat di Yaman tuan-tuan mengatakan bahawa Uwais ni orang gila. Ya. Itu yang saya katakan tuan, satu penghinaan. Gila punya bekerja ni. Jangankan Uwais, Nabi Nuh pun mereka kata gila tuan-tuan. Tapi kata-kata tersebut tidak diindahkan oleh Uwais Al-Qarani. Beberapa bulan tuan-tuan kemudian, apa dilakukan oleh Uwais Al-Qarani? Uwais Al-Qarani memikul ibunya daripada Yaman ke Makkah. Ibunya didokong, tangan kanan dan kirinya dibawa bekalan makanan untuk mereka sepanjang mereka dalam perjalanan dan berada di Mekah. Itu tuan-tuan. Ini dilakukan oleh Uwais Al-Qarani. Allahu Akbar. Nak ikut bantu senang lah. Jangankan tu, kita nak jaga mak kita pun. Allahu Akbar. 5 beradik bergaduh, engkau lah bang, engkau lah adik, aku sibuk, engkau lah. Allahu Akbar. Ini nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan. Bukan pikul tuan-tuan. Bukan pikul, tapi Uwais Al-Qarani menunaikan hajat si ibu. Sanggup didokong ibu ni sebab ibunya sakit tuan-tuan.
Tapi nak tunaikan ibadah haji, bayangkan daripada Yaman nak ke Mekah, berapa lama tuan-tuan? Jalan kaki, bukan menunggang unta. Ya. Non-stop tuan-tuan, tidur sekejap je tuan-tuan. Tapi banyak berjalan, banyak bergerak. Akhirnya tercapai hajat si ibu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi ibadah tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pun ibadah yang kita buat tuan-tuan, semuanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hakiki ini mempunyai 3 ciri. Ya. Pertama, tunduk. Tunduk. Apa yang Allah Taala perintah, tunduk, kita akur, kita setuju. Ya. Patuh. Apa yang Allah Taala suruh, apa yang Nabi suruh, kita ikut tuan-tuan. Nabi suruh kita melakukan perkara baik, kita ikut. Nabi kata jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kita ikut. Jangan menderhaka kepada kedua ibu bapa, kita ikut. Menghina diri kepada yang dipercayai mempunyai sifat ketuhanan. Tunduk, patuh, menghina diri kepada yang dipercayai mempunyai sifat ketuhanan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sombong tuan-tuan. Kita jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Sebagaimana tuan-tuan dalam kitab Tanbihul Ghafilin diceritakan tuan-tuan, ini seorang lelaki yang hidup di zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Beribadah tuan-tuan 500 tahun. Itu umat dulu memang umurnya panjang-panjang tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya pendek. Yang ada orang sampai umur 90, 100 tahun ada, tapi tak ramai tuan-tuan. Yang rata-rata ramai ni hidup sekitar 60 hingga 70 tahun tuan-tuan. Itu pun sakit ramai tuan-tuan. Minta maaf. Jangan kalau umur 60-70 tahun, umur 50 tahun pun dah lutut pun dah gegar tuan-tuan. Banyak nikmat-nikmat sihat tu dah Allah Subhanahu wa taala dah kurangkan, dah tarik dah. Tak mampu kita tuan-tuan. Jadi apa yang dilakukan tuan-tuan oleh lelaki ini, pemuda ini tuan-tuan, yang hidup di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, apa yang diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tanbihul Ghafilin, tuan-tuan, ketika dia meninggal dunia tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepadanya dengan sifat rahim Allah. Sifat rahim Allah, sifat rahman Allah, Allah Taala tawarkan, wahai hamba-Ku, masuklah kamu ke dalam syurga-Ku dengan rahmat Aku. Maka lelaki ini tuan-tuan, apabila Allah Taala tawarkan kepadanya, silalah masuk dalam syurga, disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka lelaki ini kata, sombong tak sombong dan anjing tu. Maka dia kata kepada Allah, wahai Allah, aku tak sudi nak masuk ke syurga-Mu dengan sebab rahmat-Mu. Boleh tak aku masuk ke syurga Engkau asbab amalan aku? Sebab amalan aku ni, maka izinkan aku masuk ke dalam syurga-Mu. Sebab dia rajin beribadah tuan, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya banyak melakukan ibadah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala izinkan, tapi dengan syarat, aku timbangkan nikmat, nikmat yang aku beri kepada engkau dengan ibadah selama 500 tahun yang kau buat.
Apa nikmat Allah Ta'ala? Satu je, nikmat mata. Biji mata tu, nikmat mata. Nikmat lihat, tuan-tuan. Itu yang Allah Ta'ala hitung. Tak beri nikmat-nikmat lain. Ya. Kita nafas dan nikmat nafas ni, ya. Alhamdulillah, tanpa kita dibayar, tuan-tuan. Ada tak setiap nafas yang kita ambil, tuan-tuan, oksigen yang kita peroleh kena bayar tak? Tak ada, tuan-tuan. Allah tak minta pun. Ya, Encik Syam bayar setiap nafas yang kau ambil, udara yang kau ambil. Tak ada, tuan-tuan. Ya, tapi kalau kita sakit, oksigen tu kena bayar, tuan-tuan. Tak ada free. Nak hidup kena. Tak nak hidup, selamat tinggal lah kau. Tuan-tuan, kalau cerita dengan orang yang bekerja kat hospital, tuan-tuan, kalau masa kena COVID dulu tu, masa 2020, Allahu Akbar. Orang ni perlu oksigen, orang ni perlu oksigen. Ingatkan orang ni tengok macam boleh lagi, tuan-tuan. Tengok ni, dah tenat dah. Beri orang ni, tengok orang ni dah meninggal dunia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu oksigen yang perlu dibayar. Tapi nikmat oksigen yang Allah Ta'ala beri tak perlu dibayar. Tidak perlu dibayar. Kita perlu apa? Hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala timbang nikmat mata dengan amalan dia selama 500 tahun. Maka ditimbang di neraca Allah Subhanahu wa Ta'ala, agak-agak mana yang berat, tuan-tuan? Nikmat mata yang lebih berat berbanding dengan amalan lelaki ini selama 500 tahun. Jangan kita anggap aku puasa Isnin Khamis, aku puasa tiap-tiap hari. Aku solat 500 rakaat setiap hari. Jangan kita kata confirm aku ni ahli syurga. Jangan. Jangan kita beranggapan begitu. Tapi kita minta moga-moga kita tergolong di kalangan penghuni syurga. Kita minta, berharap. Harapan kita sangat tinggi, tapi kita jangan mengatakan bahawa sebab apa? Kita bimbang penghujungnya itu tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tuan-tuan, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala timbang, maka nikmat mata itu lebih berat. Maka Allah Ta'ala kata, masuklah kau ke dalam neraka-Ku. Barulah dia kata, wahai Allah, aku terima masuk ke syurga-Mu asbab rahmat Engkau, wahai Allah. Tengok, tuan-tuan. Sebab tu jangan sekali-kali, tuan-tuan, tak kira siapa pun kita ni, tuan-tuan, tak semestinya ustaz ini, tak semestinya imam ke, orang alim, tuan-tuan, tak semestinya dia itu penghuni syurga. Wallahu a'lam. Mungkin dia seorang tukang sapu sampah, mungkin dia ahli syurga. Kita tak, kita tengok macam baik dia, tuan-tuan, tapi rupanya sebaliknya. Sebab saya katakan tadi, tuan-tuan, penghujung amalan kita ni kebiasaannya ikhlas ke tidak ikhlas. Ini yang kita kena jaga, tuan-tuan. Minal mukhlisin, di kalangan orang yang ikhlas. Ikhlas bukan senang, tuan-tuan. Hari ini kita buat ikhlas, besok belum tentu, tuan-tuan. Contoh, kita bina sebuah masjid. Kita usahakan, tuan-tuan, bina sebuah masjid. Dah tersergam indah, dah digunakan, contohlah 5 tahun. 5 tahun, tuan-tuan. Tiba-tiba, tuan-tuan, tiba-tiba kita dilantik sebagai jawatan kuasa, tuan-tuan. Tiba-tiba kita tidak dilantik lagi jawatan kuasa. Agak-agak macam mana? Ada yang mengungkit, kalau bukan kerana usahaku, mungkin tak terbina masjid ini. Ikhlas tak? Tak ikhlas, tuan-tuan. Sedangkan dia bertahan 5 tahun, tuan-tuan. 5 tahun. Hari itu punya hal habis, tuan-tuan. Habis. Wa na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Dipersilakan. Azan kita sambung lagi sikit, insya-Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi at-tamam wa ma'aslaka mahmudan wa tahiyyaka la tukhlifa. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung sikit kita tuan. Yang kedua, ciri yang kedua berkaitan tentang ibadah hakiki ni tuan-tuan. Tunduk patuh menghina diri kepada yang dipercayai mempunyai kuasa pemilik ke atas pelaku. Maknanya Allah Ta'ala juga tuan-tuan, mempunyai kuasa pemilik. Kita melihat Allah Ta'ala yang beri tuan-tuan. Kita mendengar Allah Ta'ala yang beri. Kita boleh bercakap Allah Ta'ala yang beri. Tak ada pun satu makhluk yang boleh berdiri dengan dirinya sendiri tuan-tuan. Kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pemilik. Ya, kita tak mampu tuan-tuan. Ya, batu hina kita ni. Ya, jangan kita sama kita pun kita rasa sombong tuan-tuan. Jangan. Sebab kita keluar tempat yang hina tuan-tuan. Aku tempat lain ustaz. Sama je tuan-tuan. Masuk di situ, keluar pun di situ. Faham ya tuan-tuan? Faham? Jangan tak faham. Kita tak ada. Darah kita pun sama tuan. Ada sini darah warna purple. Ada cik Syah. Warna kuning. Kentut ada yang bau wangi tuan. Sama je tuan. Tak ada, semua kita ni Allah Ta'ala cipta satu. Bezanya apa? Taqwa. Ya, tu je yang membezakan. Allahu Akbar. Tak kira siapa, ustaz tak ustaz tu, sama je. Kita sama kan. Kita sama, semua manusia sama. Tapi yang membezakan sebagai saya kata ni taqwa. Ya. Ni. Pemilik dalam arti kata pencipta, Allah Ta'ala yang cipta. Pemberi rezeki, Allah Ta'ala yang beri rezeki. Kita boleh minum, kita boleh makan, kita boleh jalan, kita boleh dapat hasil yang kita kerja. Allah Ta'ala yang beri rezeki kita tuan-tuan. Ya? Kadang-kadang kita kerja tuan, tak ada rezeki. Kadang rezeki depan mata tuan, tinggal masuk dalam mulut pun tak boleh masuk. Jangan kita kata ini rezeki aku. Belum. Kadang dah masuk mulut, belum masuk dalam perut, dah nak kunyah, keluar balik tuan-tuan. Rezeki tak? Belum tentu jadi rezeki kita. Ya? Yang menghidupkan, siapa yang menghidupkan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang hidupkan. Ya? Yang mematikan pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mematikan. Pemberi syafaat, Allah Ta'ala yang beri syafaat kepada kita, bantu kita. Siapa yang memberi pengampunan? Allah Ta'ala yang beri pengampunan kepada kita. Ya? Ini kita kena ingat tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya?
Ciri yang ketiga iaitu apa? Tunduk patuh menghina diri kepada yang berkuasa dan merasa dirinya, diri pelaku tidak berkuasa. Siapa berkuasa? Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa. Sebagaimana tuan-tuan, ni kisah terakhir tuan-tuan, waktu kita sembahyang. Ini berlaku di zaman Nabi Allah Daud alaihissalam. Ya. Nabi Allah Daud alaihissalam didatangi malaikat Israel alaihissalam. Wahai Daud, ya, wahai Daud, lelaki ini minggu depan aku cabut nyawa dia. Allahu Akbar. Ya, Nabi tuan-tuan, Nabi boleh berbicara tuan-tuan dengan malaikat. Ya, wahai Daud, minggu depan pemuda ini, lelaki ini akan aku cabut nyawanya. Maka Nabi Daud tunggu tuan-tuan. Minggu depan tengok orang tu ada lagi. Ya. Orang tu ada lagi, hidup lagi tuan-tuan. Kalau kita kata Israel orang tu mati minggu depan, hidup lagi pula. Maka Nabi Daud AS bertanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, kemarin dulu, minggu lalu, kamu kata Fulan bin Fulan itu akan dicabut nyawanya, tapi masih hidup lagi. Kenapa? Apa jawapan daripada malaikat Israel alaihissalam? Ya, betul. Saat aku nak cabut nyawa dia itu, Allah Ta'ala tahan. Belum masanya. Ini saya kata kuasa tuan-tuan. Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala tak izinkan kepada malaikat Israel mencabut nyawanya. Sabar dulu. Aku lanjutkan dia 20 tahun lagi umur dia. Pelik tuan-tuan. Israel tanya, kenapa wahai Allah kau lanjutkan usianya tambah lagi 20 tahun? Lalu Allah Ta'ala memberitahu kepada Israel alaihissalam bahawa lelaki tersebut seorang yang sentiasa menjaga silaturahmi. Silaturahim tuan-tuan. Sebab Nabi pun sebut tuan-tuan. Ya, Nabi sebut siapa yang nak panjang umurnya, ya, siapa yang nak luas rezekinya, ya, falyasil rahimah, maka jalinkanlah hubungan silaturahim. Jaga tuan-tuan. Itu syarat dia tuan-tuan. Sebab tu ada orang sampai umur 90 tahun, panjang. Tengok macam mana hubungan dia. Baik dia dengan Tuan Haji, kabari, waras, senyum ya tuan-tuan. Tanya, kabari, kau tengok aku sihat tak sihat? Marah pula tuan-tuan. Ada tak? Saya kena tuan-tuan. Ji sihat. Ustaz, kau tengok aku ni sakit ke sihat? Lain macam orang tua ni. Tuan-tuan. Kita ialah kata orang tu nak cerita tuan-tuan. Nak cerita, nak bual tu, ya. Kadang-kadang kita cakap kena balik tuan-tuan. Kadang-kadang kita kata, bang, basuh kereta, kau tengok aku main bola ke? Marah tuan-tuan. Dia kata, ya Allah. Ni maknanya dia tidak mahu menjaga silaturahim. Ya, basuh kereta kan pemanis, nak tolong ke? Seronok je ke tuan-tuan. Makan, kau tengok aku berlari ke? Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi 3 ciri ni insya-Allah kita sambung lagi tuan-tuan pada siri akan datang. Wallahu alam. Jadi kita tawakuf dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.